Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Khadijah binti Adnan selaku pensyarah bagi mata pelajaran ini BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan 3 dalam mata pelajaran ini, yaitu berkaitan dengan ayat majmuk. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nazratul Lailiyah binti Basri, Nur Samira binti Johan, dan saya sendiri Zarlina binti Muhammad Mustaqim. Baiklah, apa itu proses penerbitan ayat? Menurut Nik Safiah Karim 2008, penerbitan ayat dimaksudkan dengan hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis, yaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat, serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Definisi ini kami dapat daripada Tata Bahasa Dewan edisi ketiga tahun 2008. Seterusnya, dalam bahasa Melayu, penerbitan ayat dapat dilakukan melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran, penyusunan semula, atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Proses penerbitan ayat ini menurut definisi tadi terbagi kepada 3 lah, yaitu pengguguran, penyusunan semula, dan peluasan. Pengguguran ini ialah proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat. Melalui proses pengguguran, ayat itu akan mengakibatkan berlakunya pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat tersebut. Unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud dalam ayat tersebut. Penyusunan semula pula ialah bentuk perkataan dalam ayat yang diubah susunannya, sama ada berlaku perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu ataupun penggantian atau penambahan kata-kata lain dalam ayat itu. Melalui proses ini, ayat baru yang jadi itu tidak membawa perubahan makna. Perluasan ini pula ialah menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baru. Seterusnya, ayat majmuk. Definisi ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih, dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baru. Ini ialah menurut Nik Safiah Karim. Jenis ayat majmuk seperti yang kita sudah pelajari, ayat majmuk terbagi kepada 3, yaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, dan ayat majmuk campuran. Ayat-ayat majmuk ini seterusnya akan dibentangkan oleh Nur Samira binti Johan dan Nazratul Lailiyah binti Basri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh saya, yaitu Nur Samira binti Johan, tentang konsep ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung atau tanpa kata hubung dengan nada suara berfungsi sebagai penanda. Hal ini bermaksud ayat majmuk gabungan tanpa kata hubung akan menggunakan nada suara sebagai penanda bahawa ia adalah ayat majmuk. Baik, sekarang kita lihat kepada jenis ayat majmuk gabungan. Terdapat 2 jenis. Yang pertama ialah ayat majmuk gabungan 2 ayat tunggal dengan fakta berturutan, dan yang kedua ialah ayat majmuk gabungan 2 ayat tunggal dengan fakta bertentangan. Apa yang membezakan kedua-dua jenis ayat ini ialah dari segi penggunaan kata hubungnya. Kita lihat kepada ayat majmuk gabungan 2 ayat tunggal dengan fakta berturutan. Kebiasaannya ia akan menggunakan kata hubung seperti dan, lagi, lalu, serta, sambil, maka. Manakala bagi ayat majmuk gabungan 2 ayat tunggal dengan fakta bertentangan, ia akan menggunakan kata hubung seperti padahal, tetapi, sebaliknya, melainkan, bagi menunjukkan pertentangan sesuatu ayat. Baik, slide seterusnya. Bagi proses penerbitan ayat majmuk gabungan akan saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya.
Seterusnya, saya Nazratul Lailia binti Basri akan melanjutkan pembentangan, yaitu proses penerbitan ayat majmuk gabungan. Dalam membina ayat majmuk gabungan, proses pengguguran akan terlibat. Contoh 1, susunan fakta yang berturutan. Ayat 1, Ikram merupakan pelari pecut. Ayat 2, Ikram merupakan pemain bola sepak. Oleh itu, ayat majmuk gabungan yang akan terhasil ialah Ikram merupakan pelari pecut dan pemain bola sepak. Pada proses ini, frasa nama pada ayat kedua yaitu subjek yang sama akan digugurkan. Fakta yang digabungkan menunjukkan perturutan maksud. Oleh itu, penggunaan kata hubung dan digunakan untuk menunjukkan fakta yang berturutan. Maksudnya sini, ayat 1 dan ayat 2 tuh mengandungi fakta yang berturutan. Oleh itu, penggunaan kata hubung dan digunakan untuk menunjukkan perturutan antara kedua-dua ayat itu, seperti yang terpapar dalam contoh lah. Seterusnya, contoh 2, fakta bertentangan. Ayat 1, Ikram sangat malas belajar. Ayat 2, Ikram bijak di dalam kelas. Ayat majmuk gabungan yang terhasil ialah Ikram sangat malas belajar tetapi bijak di dalam kelas. Pada proses ini, frasa nama yang sama sebagai subjek juga digugurkan pada ayat kedua. Fakta yang bertentangan digabungkan menggunakan kata hubung tetapi untuk menunjukkan pertentangan maksud. Fakta yang terdapat dalam ayat pertama dengan ayat kedua itu kan berbeza. Jadi, penulis menggunakan kata hubung tetapi untuk menunjukkan kontra ataupun perbezaan antara ayat pertama dan ayat kedua. Selain itu ialah contoh 3, gabungan 2 ayat atau lebih. Contohnya ayat pertama, Akma ikut ke pasar. Ayat yang kedua, Akma tinggal di rumah. Seterusnya ayat gabungan yang terhasil ayat majmuk gabungan yang terhasil ialah sama ada Akma ikut ke pasar atau tinggal di rumah. Pada proses ini, frasa nama yang sama sebagai subjek juga digugurkan pada ayat kedua. Penggunaan kata hubung berpasangan sama ada atau digunakan untuk menunjukkan kesinambungan ayat. Maksudnya di sini sama juga seperti contoh 1 dan 2, frasa nama pada ayat kedua digugurkan untuk mencantumkan ayat dan kata hubung digunakan. Namun pada contoh ketiga ini, kata hubung berpasangan digunakan untuk menggabungkan ayat, yaitu sama ada dan atau. Baiklah, slide seterusnya akan disambung oleh saya tentang konsep ayat majmuk campuran. Pertama sekali, ayat majmuk campuran ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. Ringkasnya, ayat majmuk campuran ini ialah percantuman 2 ayat tunggal atau lebih. Dan percantuman ayat-ayat tersebut perlulah disusun mengikut cara tertentu bagi menjadikannya sebagai ayat majmuk campuran yang baharu. Ayat majmuk campuran juga ialah ayat yang terdiri daripada campuran ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Dan kebiasaannya, ayat majmuk campuran ini akan menjadi ayat yang begitu panjang. Terdapat 3 jenis ayat majmuk campuran. Yang pertama ialah campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk. Kedua, campuran ayat majmuk dengan ayat majmuk. Dan terakhir sekali ialah campuran ayat atau dikenal sebagai deret-deretan. Bagi proses penerbitan ayat majmuk campuran akan saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Oke, kembali lagi bersama saya Nazratul Lailia binti Basri dalam pembentangan seterusnya, yaitu campuran antara ayat tunggal dengan ayat majmuk.
Oke, untuk menghasilkan campuran antara ayat tunggal dengan ayat majmuk, kita memerlukan satu ayat tunggal dan satu ayat majmuk yang digabungkan menggunakan kata hubung untuk menghasilkan ayat majmuk campuran. Oke, contoh ayat tunggal yang digunakan ialah Ikram sangat manja. Kenapa saya cakap ayat ini merupakan ayat tunggal? Karena tidak terdapat sebarang kata hubung pada ayat ini. Oke, contoh ayat majmuk yang digunakan ialah dia merupakan anak lelaki tunggal daripada 5 orang adik-beradik. Seperti yang kita lihat sini, penggunaan daripada digunakan untuk menggabungkan kedua-dua ayat, yaitu dia merupakan anak lelaki tunggal dan 5 orang adik-beradik. Penggunaan daripada pada tengah ayat digunakan untuk menggabungkan kedua-dua ayat tersebut untuk menghasilkan satu ayat majmuk. Oleh itu, untuk menggabungkan ayat tunggal dengan ayat majmuk, kita perlu menggunakan kata hubung kerana untuk menjadikan ayat tersebut sebagai ayat majmuk campuran. Jadi, ayat yang terhasil ialah Ikram sangat manja kerana dia merupakan anak lelaki tunggal daripada 5 orang adik-beradik. Seterusnya ialah campuran antara ayat majmuk dengan ayat majmuk. Sama juga seperti yang slide sebelumnya, tapi untuk yang ini ialah campuran antara ayat majmuk dengan ayat majmuk. Jadi maksudnya sini kita perlukan satu ayat majmuk dan digabungkan menggunakan kata hubung satu lagi ayat majmuk untuk menghasilkan ayat majmuk campuran. Oke, ayat majmuk 1 contohnya ialah Ikram merupakan pelari pecut dan pemain bola sepak. Seperti yang kita lihat pada ayat majmuk 1 ini, terdapat penggunaan kata hubung dan pada ayat tersebut menjadikannya ayat majmuk. Ayat majmuk kedua pula ialah adiknya Khairul merupakan seorang yang kaki bangku dan tidak minat bersukan. Sama juga seperti ayat majmuk 1, penggunaan kata hubung dan digunakan untuk menjadikan ayat tersebut sebagai ayat majmuk. Oleh itu, untuk menggabungkan ayat majmuk 1 dan ayat majmuk 2, kita menggunakan kata hubung manakala untuk menghasilkan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran yang terhasil ialah Ikram merupakan pelari pecut dan pemain bola sepak, manakala adiknya Khairul merupakan seorang yang kaki bangku dan tidak minat bersukan. Akhir sekali ialah campuran ayat deretan-deretan. Untuk menghasilkan ayat campuran deretan-deretan, kita perlu menggunakan ayat tunggal 1 digabungkan dengan ayat tunggal 2 dan kemudiannya digabungkan dengan ayat tunggal 3 untuk menghasilkan ayat majmuk campuran deretan-deretan. Oke, contoh ayat tunggal 1. Kasut bola berwarna merah itu sangat cantik. Ayat tunggal 2. Kasut bola berwarna merah itu dibeli oleh Ikram. Dan ayat tunggal 3 ialah kasut bola itu dipakai bermain bola oleh Ikram. Oleh itu terhasillah ayat majmuk campuran, yaitu kasut bola berwarna merah itu sangat cantik, lalu dibeli oleh Ikram untuk dipakai bermain bola. Seperti yang kita lihat, penggunaan perkataan kata hubung lalu dan untuk digunakan untuk menggabungkan ketiga-tiga ayat tunggal deretan itu. Baiklah, setelah diterangkan tentang proses penerbitan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran, sekarang kita teruskan pula dengan perbandingan proses penerbitan bagi kedua-dua ayat majmuk tersebut. Pertama sekali kita lihat pada ayat majmuk gabungan. Di sini ayat majmuk gabungan menggunakan proses pengguguran frasa nama sebagai subjek. Kita lihat kepada contoh ayat di bawah. Ayat pertama, Ikram merupakan pelari pecut. Ayat kedua, Ikram merupakan pemain bola sepak. Proses pengguguran frasa nama berlaku pada ayat kedua. Maka terbentuklah ayat majmuk gabungan menjadi Ikram merupakan pelari pecut dan pemain bola sepak. Ayat ini ada menggunakan kata hubung dan, serta
ayat majmuk gabungan tidak ada menggunakan proses perluasan. Kita lanjut pergi ke slide seterusnya, yaitu proses penerbitan bagi ayat majmuk campuran. Di sini ayat majmuk campuran juga ada menggunakan proses pengguguran frasa nama sebagai subjek, yaitu pada jenis ayat majmuk campuran deret-deretan. Kita lihat contoh ayatnya. Ada 3 ayat tunggal di sini. Yang pertama, kasut bola berwarna merah itu sangat cantik. Ayat kedua, kasut bola berwarna merah itu dibeli oleh Ikram. Manakala ayat ketiga, kasut bola itu dipakai bermain bola oleh Ikram. Frasa nama yang digunakan sebagai subjek di sini ialah kasut bola. Proses pengguguran frasa nama berlaku pada ayat kedua dan ayat ketiga. Maka ayat yang terhasil ialah kasut bola berwarna merah itu sangat cantik, lalu dibeli oleh Ikram untuk dipakai bermain bola. Penggunaan kata hubung lalu dan untuk digunakan untuk menggabungkan ketiga-tiga ayat tersebut. Akhir sekali ialah ayat majmuk campuran ada menggunakan proses perluasan, yaitu kata hubung. Kita lihat contoh kepada ayat itu. Yang pertama, ayat pertama, Ikram sangat manja. Ayat kedua, dia merupakan anak lelaki tunggal daripada 5 orang adik-beradik. Kata hubung yang digunakan di sini ialah kerana. Maka terhasillah ayat seperti Ikram sangat manja kerana dia merupakan anak lelaki tunggal daripada 5 orang adik-beradik. Setelah kita membincangkan tentang perbandingan antara proses penerbitan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran, maka di sini kita dapat simpulkan persamaan dan perbezaan bagi kedua-dua proses penerbitan ayat majmuk tersebut. Bagi persamaan kedua-dua proses penerbitan ayat ialah kedua-dua jenis ayat majmuk tersebut menggunakan proses pengguguran dalam penerbitan ayat, yaitu proses pengguguran frasa nama. Kita dapat lihat pada ayat majmuk gabungan juga ayat majmuk campuran. Seperti yang telah saya katakan tadi, ayat majmuk campuran berlaku proses pengguguran frasa nama pada jenis ayat majmuk campuran deret-deretan. Manakala bagi perbezaan kedua-dua proses penerbitan ialah ayat majmuk gabungan tidak menggunakan proses perluasan dalam penerbitan ayat. Manakala ayat majmuk campuran pula ada menggunakan proses perluasan dalam penerbitan ayat. Jadi di sini kita dapat ringkaskan lagi, terdapat 1 persamaan dan 2 perbezaan bagi kedua-dua proses penerbitan ayat tersebut. Sekian, terima kasih.